satu prinsip daripada prinsip-prinsip maqasid syariah. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Mustasfa bahawa beliau menyebutkan yang dimaksudkan dengan maslahah ialah memelihara objektif syarak. Objektif syarak daripada penciptaan ialah 5 perkara, iaitu memelihara agama, nyawa, memelihara akal, keturunan dan harta. Oleh itu setiap perkara yang mengandungi elemen-elemen ini ianya merupakan suatu maslahah. Dan setiap perkara yang meluputkan asas-asas 5 perkara tadi itu ia merupakan mafsadah, dan menggugurkan mafsadah merupakan satu maslahah. Dalam konteks memelihara agama, ianya bermaksud kita ni menerima dan mendukung peranan raja kita ni dalam memastikan urusan agama Islam dijalankan dengan teratur dan sesempurna yang mungkin. Corak kepimpinan menghayati konsep maqasid asy-syariah sebagai acuan pembangunan antaranya dapat kita lihat bahawa pimpinan raja kita ni di dalam pertama pengharaman premis judi yang sebelum ini, ternakan khinzir atau binatang yang haram dimakan dan arak, penubuhan institusi kewangan dan Universiti Islam, kemudian penguatkuasaan perintah tembakau, perintah pendidikan agama wajib, kanun jenayah syariah, aturan penutupan sementara premis perniagaan semasa sembahyang fardu Jumat, dan penaik tarafan bahagian kutipan dan agihan zakat menjadi jabatan urusan zakat, wakaf dan baitul mal dan sebagainya. Dan yang paling latest, baginda memperkenankan bagi perintah kanun tanah pindaan 2025. Itulah di antara pimpinan ke bawah duli untuk menjadikan negara kita ini sebagai negara zikir dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah ya. Itulah mukadimah awal daripada Yang Mulia Ustaz ya, berkenaan dengan tajuk kita pagi ini, menjulang raja memelihara agama ya. Satu tajuk yang cukup mendalam, dan kalau kita ni ingin kupas satu persatu rasanya agak panjang juga ya tajuk ini, tetapi kita cuba untuk sebaik mungkinlah mendalami tajuk ini dengan kita ni memahami bagaimana kita ni selaku rakyat ya Ustaz dan juga penduduk yang ada di negara Brunei Darussalam ini boleh memainkan peranan dalam menjulang raja dan menjaga agama ini tadi. Okay, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam ini, peranan kita ni mudah saja sebenarnya. Dengan apa? Dengan mentaati undang-undang Islam, menyokong dasar-dasar kerajaan yang berpaksikan syariah. Kemudian kita ni hendaklah melakukan atau orang kita ni beradab di dalam perbincangan berkaitan institusi raja dan negara. Selain itu, menyebarkan maklumat yang benar, yang sahih, dan menolak fitnah. Segala fitnah juga adalah satu bentuk penjagaan terhadap maruah agama. Artinya di sana dapat kita lihat bahawa firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan pemerintah atau yang berkuasa di kalangan kamu. Kalau di Brunei kita ni adalah raja kita sendiri, baginda sultan. Dengan izin serta taufik hidayahnya, juga kita ni mampu untuk menjadi sebuah negara yang mantap, dengan pembangunan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Perkara ini telah terbukti berjalan baik kerana kita ni sentiasa konsisten menjadikan Islam itu sebagai satu tunjang utama dalam apa jua bidang dan pentadbiran. Kita ni sentiasa mematuhi apa jua yang dikehendaki agama dan tidak melakukan apa yang
dilarang oleh agama. Oleh itu seperti yang kalau kita dilihat, kita dengar titah baginda semasa ilal hijrah yang baru-baru ini, ada menyatakan ayat Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Yang kira-kira tafsirnya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, keberkatan. Dari mana? Dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Artinya kalau penduduk di sebuah negara, contohnya kita ini negara Brunei Darussalam, beriman kemudian bertakwa. Bertakwa bagaimana? Dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, maka dia akan dibukakan pintu keberkatan itu, dan seluas-luasnya pintu rezeki dan sebagainya. Itu yang mungkin boleh dikongsikan dengan soalan itu. Jadi maksudnya di sini kita ni selaku rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini perlulah ya mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang ya yang telah pun ditetapkan di negara kita ni Brunei Darussalam, dan insya-Allah ya dengan cara kita ni mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang telah pun ada di negara kita di Brunei Darussalam, akan bertambah lagi lah ya keberkatan negara kita ini. Dan ini secara tidak langsung juga sebenarnya ya menyokong untuk terus memelihara agama kita ni ya, agama Islam di negara Brunei Darussalam ini. Tepat sekali. Jadi bagi awak penonton yang baru saja menyaksikan Mampai Pagi kali ini, kita menyaksikan segmen tazkirah kita dengan tajuk Menjulang Raja Memelihara Agama. Kalau tadi kita ditanyakan bagaimana rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam boleh memainkan peranan dalam menjulang raja dan juga menjaga agama ni Ustaz. Tapi bagaimanakah petani ini mengekalkan keberkatan itu? Tadi Ustaz ada mengatakan dalam soalan kita ni sebelum ini. Jadi untuk mengekalkan keberkatan itu macam mana ni? Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang banyak faktor yang membawa keberkatan itu. Di antaranya beriman, bertakwa. Di antara faktor lain juga yang pertama boleh dikongsikan di sini, menzahirkan rasa syukur kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa iz ta'azzana Rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan tambahkan nikmat itu. Kalau kita ni kufur, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya azabku amatlah keras. Itu yang pertama. Kita ni rasa bersyukur. Dikurniakan oleh Allah SWT, ditakdirkan, dianugerahkan raja yang begitu prihatin, yang berjiwa rakyat. Contohnya baginda bercemar-dudi ke majlis-majlis rasmi, kemudian bersolat berjemaah di masjid-masjid ketika sembahyang Jumat, sembahyang fardu Jumat, betul, dan melakukan riadah bersama rakyat, dan segala macam. Jarang kita lihat raja pemimpin yang sanggup turun padang untuk bercemar-dudi bersama dengan rakyat baginda ya. Oleh itu kita ni pun selaku rakyat perlu menjaga adab, tata susila kita ni apabila berbicara dengan ke bawah duli sendiri. Itu yang pertama, rasa syukur. Yang kedua, taat kepada pemerintah yang raja yang dikasihi. Maksudnya taat itu bagaimana kita ni mentaati dengan mengikuti apa yang disuruh, apa yang diamanahkan arah kita ni, apa yang dipertanggungjawabkan arah kita ni buat sebaik mungkin. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam asalkan taat itu inda berkaitan dengan perkara maksiat. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
bunyi as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'i al-muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Yang kira-kira mafhumnya, maksudnya mendengar dan taat kepada ketua adalah menjadi kewajipan ke atas orang Islam, sama ada yang disukainya atau yang tidak disukainya, kecuali jika perkara-perkara yang menyuruh kepada maksiat, itu indah wajib kita ni untuk kita ni taat kepada pemerintah tu. Selagi mana ia indah menyuruh kepada maksiat, maka kita ni wajib taat kepada pemerintah kita ni. Itu yang kedua, macam mana untuk mengekalkan keberkatan itu. Yang ketiga, yang paling penting juga, sentiasa mendoakan raja kita ni. Sebagaimana kita ni sedia maklum bahawa 15 Julai adalah hari keputeraan baginda pada tahun ini ke 79 tahun. 79, betul. Para rakyat pun menghadirkan diri ke masjid-masjid untuk merafakkan rasa syukur dan sembahyang hajat untuk khusus kepada ke bawah duli yang maha mulia dan mendoakan kesihatan serta para ahli keluarga baginda dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa untuk membangun kita ni untuk terus membangun, dan kemudian kita ni sebagai rakyat juga mendoakan seperti mana baginda mendoakan di dalam, kalau kita lihat di dalam titah baginda, penghujung titah baginda ada mendoakan kepada rakyat. Apabila baginda mendoakan, kita ni pun perlu mendoakan baginda, untuk sentiasa kekal karar pemerintah negara. Seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, khiyar a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Yang kira-kira maksudnya, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu. Mereka yang mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya kita ni mendoakan, raja kita ni pun mendoakan rakyatnya. Oleh itu, dalam sama-sama mendoakan ini, maka insya-Allah dengan izin Allah, keberkatan itu akan sentiasa mengalir di bumi Brunei Darussalam. Masya-Allah, ya, alhamdulillah. Jadi itulah antara cara-cara ya untuk kita mengekalkan keberkatan yang alhamdulillah sehingga ke hari ini ya dapat kita ni rasakan buat auda yang menetap ya di bumi Brunei Darussalam di bawah kepimpinan baginda, dan banyak lagi akan kita cuba kupas ya menerusi tajuk ini selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kami dari Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Kami dari Pejabat Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Kami dari Balai Bomba Labi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Habis hamba Kebawah Duli Tuan Patik dari Balai Bomba Spark ingin menyembahkan dan merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, kesihatan
dan kebahagiaan kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik dari Balai Bomba Sungai Liang ingin menyembahkan dan merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, kesihatan dan kebahagiaan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Baik, kita kembali lagi menerusi segmen tazkirah kita. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini iaitu menjulang raja memelihara agama. Jadi ada beberapa pertanyaan sudah pun kita ajukan dan mungkin kita akan mengetahui selebihnya lagi. Ya, dan alhamdulillah kesempatan kali ini ya. Kalau tadi kita sempat bertanyakan ya bagaimana kita ini mengekalkan keberkatan yang kita nikmati ya sehingga ke hari ini. Saya suka dengan perkongsian Ustaz tadi ya. Jika kita ini bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi nikmat tersebut ya. Mungkin kita dilupa ataupun kadang-kadang terlepas pandang apa bentuk keberkatan yang dapat kita ni rasakan di negara Brunei Darussalam agar kita ni dapat terus mensyukurinya. Jadi mungkin sedikit boleh dikongsikan Ustaz mengenai dengan perihal keberkatan yang kita ni rasakan pada ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Apa yang dapat dikongsikan mengenai dengan keberkatan ini, kalau kita ni lihat pendidikan, kesihatan dari segi kesihatan, kemudian kepada OKU, kepada OKU kan ada di masjid-masjid disediakan semua kemudahan bagi khusus orang kelainan upaya, dan banyak lagi yang nikmat keamanan, nikmat keamanan seperti nama Brunei Darussalam itu sendiri adalah Dar, rumah, assalam, aman, sejahtera, selamat dan sebagainya. Itu yang boleh di antara salah satu faktor keberkatan yang kita ni nikmati di negara Brunei Darussalam ini. Jadi maksudnya kita ni jangan ambil ringan ya mengenai dengan perkara ini. Pendidikan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan, kemaslahatan rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini semuanya ya dikelinga dan juga diambil perhatian oleh kerajaan bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan jadi Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jadi seharusnya kita ni mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan insya-Allah dengan kita ni mensyukuri nikmat ini tadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi keberkatan dan juga nikmat tersebut ya. Jangan kita ni menidakkan dan mudah-mudahan ianya akan dapat membuka mata dan juga hati kita ni ya untuk terus bersyukur dan juga menjulang raja memelihara agama. Apa yang dapat disimpulkan Ustaz untuk tajuk kita pagi ini? Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang boleh kita ni simpulkan mengenai dengan tajuk menjulang raja memelihara agama ni, kita ni selaku rakyat negara Brunei Darussalam perlulah sentiasa menghormati lambang-lambang bendera contohnya. Kemudian taat mendaulatkan undang-undang negara. Kemudian menyumbang kepada masyarakat dan negara. Contohnya kita ni menyumbang dana tabung untuk pembinaan masjid. Kemudian kalau menunaikan memang rukun Islam ada 5. Syahadah, iqamus salah, mendirikan sembahyang, kemudian puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, dan yang terakhir merupakan mengeluarkan zakat. Ini di antara yang penting juga yang diamanahkan arah kita ni untuk melakukan. Zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah yang kita ni lakukan di bulan Ramadan. Kita ni bayar. Kemudian yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta, betul. Apabila cukup syaratnya, cukup haulnya, cukup nisabnya, maka keluarkanlah zakat kepada yang berhak. Kemudian kita disalurkan
kepada badan yang berautoriti. Contohnya kalau di Brunei, kalau kita akan mengeluarkan zakat di Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Short formnya Juzwab. Juzwab, ya. Artinya jangan kita ni menyalurkan zakat itu sendiri. Kita ni dah tahu adakah yang kita salurkan itu berhak atau layak sebagai asnaf menerima zakat atau sebaiknya, selebihnya. Kemudian untuk yang akhirnya yang dapat disimpulkan, selaku rakyat kita ni sentiasa taat, patuh, mendukung hasrat ke bawah duli dalam menjayakan wawasan negara 2035, iaitu rakyat berpendidikan tinggi, berkemahiran tinggi dan berjaya, kualiti kehidupan tinggi, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Mungkin itu yang boleh disimpulkan. Alhamdulillah. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama, yang telah pun meluangkan masanya pagi ini dalam segmen Tazkirah menjulang Raja Memelihara Agama. Jadi insyaAllah jika ada kesempatan, kita ni akan bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Ribuan terima kasih sekali lagi Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri majlis penutup Advanced Command and Staff Course ke-28 bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin di United Kingdom yang akan diadakan pada 18 Julai 2025 di Akademi Pertahanan United Kingdom, Shrivenham, Swindon, United Kingdom. Advanced Command and Staff Course ke-28 merujuk kepada jurusan tertentu kursus Advanced Command and Staff yang ditawarkan oleh Akademi Pertahanan United Kingdom. Ia merupakan program pendidikan tentera profesional yang direka khas untuk melengkapkan pegawai kanan bagi menjawat jawatan penting dan kanan. Kursus